Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hairul Nizam bin Rosli, memegang nomor matriks BE231600777. Hari ini saya akan menghasilkan satu video dokumentari yang memberi fokus terhadap tokoh di Sarawak. Tokoh tersebut yaitu Abang Haji Abdurrahman bin Abang Haji Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Datuk Hakim Keramat. Ramai yang dengar berkaitan negeri Sarawak, tapi tidak ramai yang tahu apa sejarah-sejarah yang berlaku di negeri tersebut. Mari sama-sama kita bongkarkan. Sarawak, sebuah negeri di utara Pulau Borneo, terkenal dengan kepelbagaian budaya, etnik, dan sejarahnya yang sangat panjang. Sejak berabad-abad lamanya, Sarawak menjadi pusat pertemuan perdagangan, kepercayaan, dan juga tamadun. Islam mula bertapak kukuh di bumi Sarawak melalui hubungan dengan Kesultanan Brunei dan seterusnya berkembang melalui peranan ulama serta pemimpin tempatan. Dalam arus perubahan politik dan kedatangan pemerintahan Brok pada abad ke-19, Islam tidak lenyap. Sebaliknya, ia terus dipertahankan oleh tokoh-tokoh tempatan yang berilmu, berwibawa, dan berjiwa besar. Dalam lipatan sejarah Sarawak, muncul seorang tokoh besar yang namanya terus disebut hingga hari ini, Abang Haji Abdurrahman bin Abang Haji Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Datuk Hakim Keramat. Beliau bukan sekadar seorang ulama, tetapi juga seorang hakim, pendidik, dan pemimpin masyarakat Islam Sarawak pada era awal pemerintahan Brok. Bila Datuk Hakim Keramat lahir? Datuk Hakim Keramat dilahirkan di Kuching, Sarawak pada tahun 1829. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Melayu Sarawak, yaitu golongan abang yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan masyarakat. Ayahnya, Abang Haji Ibrahim, merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dan beragama yang sangat menitik beratkan pendidikan Islam. Datuk Hakim Keramat kan lahir di Kuching. Jadi mari kita sama-sama telusuri latar belakang Kuching. Kuching merupakan antara penempatan terawal dan terpenting di Sarawak. Terletak di sepanjang Sungai Sarawak, Kuching berkembang sebagai pusat perdagangan, pentadbiran, dan kehidupan masyarakat Melayu. Sebelum era Brok, Kuching berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Islam menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu, merangkumi adat, undang-undang, dan cara hidup seharian. Namun, apabila James Brooke mengambil alih pemerintahan Sarawak, yaitu pada tahun 1841, Kuching dijadikan ibu negeri, dan disinilah bermula satu era baharu yang penuh cabaran, termasuk bagi mereka, masyarakat Islam, dan para ulama tempatan. Pada usia sekitar 12 tahun, Abang Haji Abdurrahman dibawa oleh ayahnya ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di Tanah Suci inilah beliau mendalami pelbagai cabang ilmu Islam seperti fiqh, tauhid, hadis, dan bahasa Arab. Pengajian di Mekah membentuk kepribadian beliau sebagai seorang ulama yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Sekitar pertengahan abad ke-19, beliau kembali ke Sarawak. Ilmu yang dibawa pulang tidak disimpan untuk diri sendiri, tetapi disebarkan kepada masyarakat. Beliau mula dikenali sebagai tokoh rujukan agama, penasihat masyarakat, dan penyelesai pertikaian. Baiklah, mari kita sama-sama telusuri ataupun ketahui apa peranan dan juga tanggung jawab Datuk Hakim Keramat, terutama dalam sistem pentadbiran Sarawak pada ketika itu. Kerana kewibawaan dan ilmunya, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim oleh pentadbiran Brok. Dalam jawatan ini, beliau bertanggung jawab mengendalikan hal ehwal kehakiman dan agama Islam masyarakat Melayu. Beliau berjaya memastikan hukum Islam dan adat Melayu terus dihormati dalam sistem pentadbiran baharu.
Dato' Hakim Keramat mempunyai 2 orang istri dan 19 orang anak. Ramai dalam kalangan anak-anaknya menjadi ulama dan pemimpin agama Sarawak, meneruskan legasi ilmu beliau. Okey, baiklah. Sekarang mari kita sama-sama tahu bila beliau meninggal dunia. Beliau wafat pada 9 Ramadan 1309 Hijrah bersamaan tahun 1890 Masihi dan disemadikan di perkarangan Masjid Bahagian Kuching, tempat yang hingga kini diziarahi dan dikenang. Okay. Dato' Hakim Keramat merupakan tokoh penting bagi Sarawak, namun kian dilupakan. Saya sebagai anak muda ingin tahu kenapa beliau dilupakan. Walaupun jasa dan sumbangan Dato' Hakim Keramat sangat besar terhadap Islam dan masyarakat Sarawak, hakikatnya nama beliau semakin tenggelam dalam arus sejarah moden. Yang pertama, kurangnya dokumentasi bertulis. Antara cabaran utama ialah kekurangan dokumentasi bertulis yang khusus mengenai tokoh tersebut. Sebagian besar maklumat tentang Dato' Hakim Keramat hanya tersebar dalam catatan umum, sejarah Sarawak, blog sejarah, artikel akademik yang menyebut beliau secara tidak langsung. Yang kedua, sejarah yang lebih menonjol tokoh asing. Naratif sejarah Sarawak sering lebih menonjol tokoh-tokoh luar, khususnya pemerintah Brok, berbanding tokoh tempatan yang berjuang mempertahankan agama dan identiti masyarakat. Akibatnya, sumbangan ulama tempatan seperti Dato' Hakim Keramat kurang diberikan perhatian yang sewajarnya. Yang ketiga, kurangnya pendedahan dalam pendidikan. Dalam sistem pendidikan, sejarah tempatan sering disentuh secara ringkas. Nama Dato' Hakim Keramat jarang diketengahkan dalam buku teks atau silibus formal. Hal ini menyebabkan generasi muda tidak mengenali tokoh ulama tempatan, lebih mengenali tokoh luar berbanding wira sejarah sendiri. Yang keempat, perubahan gaya hidup dan keutamaan generasi moden. Dalam dunia digital hari ini, perhatian masyarakat lebih tertumpu kepada hiburan dan kandungan segera. Sejarah dan tokoh lama sering dianggap tidak relevan atau terlalu jauh dari realiti semasa. Tanpa usaha kreatif, kisah tokoh seperti Dato' Hakim Keramat mudah dilupakan. Dan yang terakhir, kekurangan inisiatif pemeliharaan warisan. Walaupun makam Dato' Hakim Keramat masih wujud, usaha pendokumentasian, penandaan sejarah, dan pemeliharaan masih terhad. Tanpa inisiatif berterusan, warisan tokoh ini berisiko hilang, ditelan zaman. Saya yakin masih ramai yang tidak mengetahui akan kewujudan Dato' Hakim Keramat. Oleh hal yang demikian, masih terdapat beberapa usaha yang boleh kita lakukan bagi mengekalkan agar beliau tidak tenggelam. Hari ini, tanggungjawab untuk memastikan tokoh seperti Dato' Hakim Keramat tidak dilupakan terletak di bahu kita semua. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah menghasilkan dokumentari dan bahan visual sejarah, menulis dan menerbitkan kajian serta artikel ilmiah, memelihara makam dan tapak bersejarah, dan akhir sekali memperkenalkan tokoh tempatan dalam pendidikan sejarah. Baiklah, Dato' Hakim Keramat ni bukan sekadar nama dalam sejarah. Beliau adalah lambang kebijaksanaan, keteguhan iman dan perjuangan mempertahankan Islam di bumi Sarawak. Selagi kisahnya diceritakan, selagi ilmunya dikenang, warisan beliau akan hidup dalam sejarah dan jiwa masyarakat Sarawak. Bye-bye.